Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Zikri Adha bin Kasim Hawari, nombor metrik 18BI01075. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan bertajuk berkenaan dengan gejala buli di tempat kerja, isu dan perundangan. Okey, first kali kita akan pergi kepada pengenalan berkenaan dengan tajuk kami, iaitu tentang gejala buli di tempat kerja. Istilah perlakuan buli, kekerasan, ugutan, ancaman dan sebagainya dalam iklim organisasi terutamanya di tempat kerja mungkin terlalu baru bagi masyarakat di Malaysia. Akan tetapi, jika dilihat di negara Eropah dan Amerika, ianya telah dikenal pasti sebagai suatu yang penting dalam keselamatan pekerja di tempat kerja serta semasa bekerja. Di Malaysia, satu definisi bagi kekerasan di tempat kerja telah didokumentkan dalam satu dokumen yang bertajuk Guidance of Prevention of Stress and Violence at Workplace, oleh bahagian keselamatan dan kesihatan pekerja, atau boleh dikenali sebagai DOSH, DOSH, yang didokumentkan pada tahun 2001. Di dalam dokumen tersebut telah dinyatakan bahawa kekerasan merupakan satu kejadian di mana pekerja dianiaya, diancam, diserang atau menjadi mangsa bagi perlakuan yang buruk dalam keadaan yang berkaitan dengan kerja. Okey, kita lihat kepada isu semasa berkenaan dengan gejala buli di tempat kerja. Isu yang pertama berkenaan dengan gejala buli di tempat kerja, iaitu tiada data pembuli yang dilaporkan ataupun yang masyarakat tahu, yang tidak ada satu laporan berkenaan dengan data pembuli. Di Malaysia, kita tidak mempunyai data ataupun maklumat empirikal tentang isu pembuli, tetapi pihak Kesatuan Sekerja tidak putus-putus menerima aduan dan maklumat mengenai buli di tempat kerja. Walaupun kesatuan entiti yang sah itu yang telah berdaftar di bawah undang-undang negara, ia juga menghadapi kesukaran tentang fungsinya dengan bebas dan tanpa takut dalam memperjuangkan hak pekerja. Seterusnya, saya akan mempersilakan kepada rakan dan akan menerangkan lebih lanjut berkenaan dengan gejala buli di tempat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim bin Ibrahim, nombor metrik 18BI01091. Kita mulakan dengan bahagian pertama, iaitu pengenalan gejala buli di tempat kerja. Kelakuan buli di tempat kerja sama sekali berbeza dari perbuatan buli di sekolah. Ini kerana ianya terjadi dalam konteks yang tertentu. Okey, seperti mana kita tahu, membuli di tempat kerja seharusnya dianggap sebagai satu masalah yang serius, kerana ia disebabkan dapat mempengaruhi kehidupan di tempat kerja dan juga ia mempengaruhi kehidupan peribadi pekerja tersebut. Okay, perbuatan membuli di tempat kerja merupakan suatu tingkah laku atau tindakan yang tidak berpatutan atau tidak sesuai yang dilakukan berulang kali, sama ada terhadap seorang pekerja ataupun perbuatan buli itu dilakukan terhadap sekumpulan pekerja, yang mana perbuatan tersebut boleh mendatangkan risiko dan bahaya kepada kesihatan dan juga terhadap keselamatan mangsa buli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fatih bin Ismail, nombor metrik 18BI01125. Saya akan teruskan kepada faktor yang mendorong individu untuk melakukan buli di tempat kerja. Boleh kita pergi pada yang pertama, rasa tidak puas hati seseorang terhadap individu lain. Ini bermaksud faktor berlakunya kes jenayah ini pada kebiasaannya berpunca daripada ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu, sama ada atas sebab perilaku, kejayaan dicapai, penampilan dan sebagainya yang ada pada mangsa. Semua pekerja di tempat kerja berpotensi menjadi mangsa buli. Mangsa bukan sahaja dari kalangan orang-orang yang lebih muda ataupun lebih lemah, lebih kecil atau kurang kemahiran dan yang kurang memiliki kemahiran sosial. Akan tetapi ada juga dari kalangan mereka yang sangat mahir, cekap dan tinggi pencapaiannya, yang bersifat mudah percaya, yang kreatif, juga tidak pandai bermain politik dan sangat setia kepada organisasinya. Okey, jelasnya ketidakpuasan hati merupakan faktor berlakunya buli. Okey, yang kedua, menjadi budaya di tempat kerja. Sebarang kelakuan yang berpotensi mendatangkan keburukan
atau menyinggung perasaan seseorang lain harus disifatkan sebagai satu bahaya dan dinilai dari sudut risikonya kepada keselamatan dan juga kesihatan mangsa tersebut. Walau bagaimanapun, walaupun perbuatan membuli itu berlaku sekali saja, ia tidak boleh diterima oleh sebab jika diabaikan, ia boleh wujud sebagai pola berulangan yang menjadi sebahagian dari budaya di tempat kerja. Sudah tentu dari masa ke semasa akan timbul percanggahan pendapat, pertikaian dan masalah dalam hubungan kerja. Ini adalah biasa dalam kalangan pekerja. Tetapi apabila seseorang itu diperlakukan secara tidak berpatutan atau menghina, maka perbuatan membuli sudah berlaku dan ia tidak harus diterima. Dan yang ketiga adalah polisi di tempat kerja yang agak longgar. Polisi tempat kerja yang juga menjadi faktor kejadian buli di tempat kerja bermaksud ketiadaan polisi yang menjelaskan tentang perbuatan membuli serta rancangan pencegahan serta pengurusan atau prosedur membuat pengaduan untuk menyelesaikan masalah. Perbuatan membuli ini di tempat kerja akan menyebabkan buli akan sukar ditangani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Aiman bin Ma'aris, nombor metrik 18 BI 01092. Baiklah, saya akan membentangkan tentang tajuk kesan buli terhadap mangsa. Sebagaimana kita tahu, buli ini boleh terjadi secara lisan maupun secara langsung. Secara lisan seperti contoh mengetak, menghina dan mengejek dan sebagainya. Secara langsung pula seperti contoh menendang, menolak dan perkara yang serupa dengannya. Disuruh itu, akibat daripada perbuatan tersebut, maka berlakulah beberapa kesan negatif terhadap mangsa buli. Antaranya yang pertama, kesan terhadap kesihatan, kesan terhadap prestasi kerja dan kesan terhadap masa pekerja yang dibuli. Baiklah, saya akan menerangkan kesan yang pertama, iaitu kesan terhadap kesihatan. Melihat kepada kesihatan pekerja, mangsa buli ini sering dikatakan mengalami kemurungan dan tekanan. Dapatan Kajian Besar 1989 yang menunjukkan bahawa mangsa buli ini, sama ada lelaki maupun perempuan, telah melaporkan bahawa mereka ini sering mengalami kemurungan seperti kesedihan yang amat sangat, hilang keupayaan dan kebolehan dalam sesuatu bidang berbanding dengan sekerja yang lain. Selain daripada itu, mangsa juga mengalami kebimbangan untuk pergi ke tempat kerja kerana menyedari bahawa apabila mereka ini pergi ke tempat kerja, mereka pasti akan dibuli lagi dan secara tidak langsung mereka ini akan mengalami tekanan darah yang tinggi. Di samping itu, kesan dari sudut yang lain pula ialah akan berlakulah peningkatan permohonan cuti sakit. Bagaimana peningkatan cuti sakit ini boleh terjadi? Kerana menurut para sarjana di Universiti Negeri Arizona yang menyatakan bahawa tekanan adalah kesan kesihatan yang utama yang berkaitan dengan kegiatan buli ini. Penyelidikan menunjukkan bahawa tekanan di tempat kerja mempunyai kesan negatif yang signifikan yang berkorelasi dengan kesihatan mental yang buruk dan fizikal yang buruk, yang mengakibatkan peningkatan cuti sakit, peningkatan penggunaan hari sakit dan atau cuti dari kerja. Maksudnya di sini apabila mangsa itu mengalami tekanan dan kemurungan, mereka ini akan kerap untuk mengambil cuti sakit untuk mengelakkan diri mereka daripada dibuli. Selain itu, mangsa buli juga dikatakan bahawa sering mengalami gangguan emosi yang melampau sampai terbawa-bawa ke hari yang seterusnya. Perasaan tidak seronok untuk pergi ke tempat kerja menyebabkan perasaan mangsa ini menjadi tidak stabil dan tekanan menjadi makin tinggi. Tambahan lagi apabila dibuli untuk menyiapkan kerja yang melebihi had. Akibat daripada itu, sikit demi sedikit akan mempengaruhi kehidupan mangsa sehingga menyebabkan kecederaan, kematian, malah ada yang jumpa jalan buntu dengan membunuh diri. Baiklah, yang seterusnya iaitu kesan yang kedua, iaitu kesan terhadap prestasi pekerja. Mangsa buli ini sering mempunyai masalah untuk membuat keputusan. Apabila mereka ini hendak menyuarakan sesuatu atau memberikan pendapat, mereka ini sering berasa rendah diri dan takut untuk menyuarakan pendapat mereka kerana mereka ini dikelilingi oleh pelaku buli tersebut. Selain itu, kesan daripada buli ini juga menyebabkan mangsa ini menjadi ketidakupayaan untuk bekerja dan tidak dapat menumpukan perhatian yang sepenuhnya terhadap kerja yang dilakukan. Hal ini kerana banyak kajian yang telah dibuat yang mana pelakon buli ini menyebabkan pengurangan tahap kepuasan kerja, pengurangan tahap produktiviti, peningkatan jumlah pekerja yang berhenti
dan komitmen terhadap kerja yang semakin berkurang. Baiklah, kesan yang ketiga iaitu kesan masa terhadap pekerja yang dibuli. Masa buli ini bukan sahaja hilang tumpuan terhadap pekerjaan yang dilakukan, malah mereka ini banyak kehilangan masa kerana mereka ini selalu melarikan diri ke tempat yang lebih selamat untuk mempertahankan diri, dan ada juga mangsa terpaksa merancang untuk menangani atau mengelak daripada terserempak dengan pelaku buli tersebut. Akibat daripada kelakuan tersebut, mangsa telah menggunakan banyak masa yang sepatutnya mereka ini melakukan pekerjaan yang disuruh, malah mereka ini terpaksa melakukan hal yang sebaliknya untuk mempertahankan diri daripada buli secara berterusan. Ekoran daripada perkara tersebut, mangsa sering dimarahi oleh majikan kerana tidak menyiapkan kerja dan kurang memberi komitmen terhadap sesebuah syarikat. Dan akhir sekali, mangsa yang sendiri mengalami tekanan yang berpanjangan kerana tidak tahu untuk membuat tindakan yang sebetulnya. Baiklah, pada akhir tajuk saya akan memberi kepada kawan saya untuk membentangkan tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abang Al-Muhafiz bin Ahmad Saudi, bernombor metrik 18 BI01004. Seterusnya, marilah kita pergi kepada jenis-jenis buli yang ada di tempat kerja. Yang pertama saya letakkan dalam slide ialah penyalahgunaan lisan daripada menjerit untuk bersumpah, untuk menamakan panggilan, untuk mengucapkan hati seseorang. Terusnya, penderaan fizikal daripada berdiri terlalu dekat dengan cara mengancam untuk membawa objek dan juga menumbuk, mengancam untuk merugikan anda secara fizikal. Dan yang ketiga ialah penderaan emosi daripada melemahkan kerja dan kredibiliti rakan kerja untuk mengesan dan melaporkan kesilapan. Sentiasa mengelak daripada harga diri dan kecakapan anda melalui komen dan kritikan yang merosot. Dia ada beza fizikal dan mental. Kita beralih kepada bahagian seterusnya, iaitu cara mengatasi. Maksudnya, apa tindakan yang mangsa ni boleh buat bila mereka dibuli. Terdapat dua prosedur untuk mengatasi gejala buli ini, iaitu prosedur rasmi dan juga prosedur tidak rasmi. Prosedur tidak rasmi merupakan langkah pertama yang boleh diambil. Antaranya adalah pastikan di tempat anda bekerja terdapat dasar tentang perbuatan membuli dan juga rancangan pencegahan dan pengurusan. Seperti contoh, di tempat kerja itu mempunyai prosedur untuk mengemukakan aduan atau bahasa mudahnya kaunter aduan. Yang kedua, mangsa buli boleh meminta nasihat daripada pegawai sumber manusia atau pegawai kesatuan supaya mereka memainkan peranan serta menjalankan tanggungjawab untuk mengambil tindakan terhadap pembuli tersebut. Seterusnya, yang ketiga, pekerja yang dibuli itu perlu simpan rekod. Maksudnya, segala butiran-butiran bukti berkenaan dengan tindakan pembuli itu disimpan dan pastikan setiap rekod yang disimpan itu adalah benar. Ianya adalah bertujuan untuk menjadi rujukan semasa pengaduan yang dilakukan oleh pemangsa. Selain itu, langkah yang boleh diambil oleh mangsa juga adalah bertemu dengan pihak yang membuli untuk sama-sama berbincang. Mangsa boleh juga meminta pegawai aduan untuk sama-sama berjumpa dan membuat satu perbincangan dengan pembuli itu bagi menyelesaikan masalah yang berlaku. Dan yang terakhir sekali, pekerja yang dibuli boleh menggunakan perkhidmatan kaunseling yang wujud di tempat kerja. Dengan khidmat yang diberi oleh kaunselor, mangsa akan mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi pembuli. Berikutnya merupakan prosedur rasmi. Prosedur rasmi mungkin digunakan oleh mangsa bila mana prosedur tidak rasmi itu tidak berjaya atau dalam situasi di mana gejala itu lebih teruk sifatnya. Prosedur rasmi ini melibatkan pengaduan secara bertulis kepada majikan, dan dalam penyiasatan rasmi, pegawai aduan perlu mencatat dan merekod segala maklumat yang dikumpul pada masa siasatan tersebut dilakukan. Okay. Seterusnya, pegawai aduan boleh mencadangkan supaya kedua belah pihak diketemukan bagi perbincangan untuk mencari jalan penyelesaian yang boleh diterima atas persetujuan setiap pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, penyiasatan yang dilakukan perlu dijalankan oleh seorang pegawai yang tidak terlibat dalam situasi berkenaan, dan pihak-pihak yang terbabit perlu diberitahu tentang keputusannya.
Baiklah, kita beralih kepada peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu di bawah Seksyen 50 Kanun Keseksaan. Sesiapa yang mengancam orang lain dengan cedera pada orang, reputasi atau harta benda dengan niat untuk memberi amaran kepada orang itu atau menyebabkan orang itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya, maka ia adalah ugutan jenayah. Manakala sekiranya tertuduh dengan sengaja menghina orang lain, mengetahui bahawa penghinaan itu atau mengetahui penghinaan tersebut akan memprovokasi atau menyebabkan orang lain melanggar ketenteraman awam atau melakukan kesalahan, ini adalah kesalahan di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara selama tempoh yang boleh dilanjut sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan yang terakhir, kes yang berkaitan. Terdapat 3 kes-kes yang berkaitan, iaitu yang pertama Malaysia Airlines Sister Berhad lawan Wan Saadi Wan Mustafa, dan yang kedua Shalini P. Shanmugam and others lawan Marni binti Anyim. Yang ketiga adalah Govindasamani Munusami lawan Industrial Court Malaysia and others. Seterusnya, kesimpulan dia, mengenai pastian awam pelakuan buli ini di kalangan pejabat awam di Malaysia dia amatlah penting. Kerana apa? Kerana bagi mencapai sesebuah negara yang maju, perkhidmatan awam mestilah berada dalam tahap yang tinggi sebagaimana yang diharapkan oleh kerajaan. Perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan mestilah lebih cekap dan juga efisien, sama ada di kalangan pelanggan mereka maupun di kalangan pejabat awam itu sendiri. Keadaan ini dia boleh membantu kerajaan kita untuk mencapai sebagai sebuah negara yang maju menjelang tahun yang akan datang. Yang terakhir sekali, cadangan dia seperti apa yang kita tahu, kesan daripada buli di tempat kerja ni, dia menunjukkan satu penghalang yang besar bagi sesebuah organisasi itu untuk capai dia punya target.